Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengapa bahasa Indonesia amat berhasil, bahkan sampai mendunia. Sementara itu, bahasa Melayu Malaysia boleh dikatakan gagal total. Nah, penyebabnya amat jelas, yakni bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang kokoh dalam negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa perjuangan, bahasa negara, dan bahasa ilmu. Pemerintah Indonesia juga amat rajin menyebarkan bahasa Indonesia ke segala penjuru dunia. Banyak kampus terkenal di negara-negara maju yang membuka program bahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Adapun kebijakan pemerintah Malaysia mengenai bahasa Melayu sungguh tidak jelas. Setiap ganti Perdana Menteri, ganti pula kebijakannya. Dalam KTT ASEAN beberapa waktu lalu, Presiden Indonesia Jokowi memimpin perhelatan ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Anehnya, Perdana Menteri Malaysia justru menggunakan bahasa Inggris. Padahal sebelumnya, Malaysia gembar-gembor akan menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Omong kosong Malaysia itu diumbar pada tahun lalu. Mereka ngotot ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia. Padahal di Malaysia sendiri, bahasa Melayu tidaklah bermartabat dan tidak laku. Nah, marilah kita simak rencana manis pemerintah Malaysia pada tahun lalu. Baik, kita nak bertanya berkenaan dengan ini yang kita dengar bila Perdana Menteri kita mengangkat bahawa untuk menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perantara di peringkat antarabangsa. Kan? Jadi bagaimana? Saya nak tanya pendapat Dewan Bahasa Pustaka terlebih dahulu dengan adanya perihal ini yang diangkat. Baik. Yang pertamanya kami di Dewan Bahasa dan Pustaka terutamanya dan juga bagi pihak pencinta bahasa, pendaulat bahasa merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kerana telah mengemukakan satu gagasan yang sepatutnya lama diperkatakan begitu. Kerana apabila seorang Perdana Menteri menggagaskan, nak mendasarkan agar bahasa itu menjadi bahasa antarabangsa, bahasa utama dunia, sebenarnya itulah hasrat kami di dalam bahasa dan begitu juga hasrat para pencinta bahasa selama ini. Dan memang telah termaktub dalam perlembagaan negara kita perkara 152 bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan kita nak pergi jauh daripada itu. Maka selaras dengan itulah maka kami di dalam bahasa sebenarnya dah lama usaha kami untuk memastikan pengantarbangsaan bahasa Melayu baik di peringkat ASEAN dan juga di peringkat antarabangsa. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan selagi kami tidak meminda akta kami. Kerana dalam akta tubuh kami hanya dibenarkan diberi bidang kuasa secara dalaman saja, dalam negara saja. Jadi ini perkara pertama yang kami lakukan, pindaan akta terlebih dahulu. Baik, Doktor. Kalau kita nak ingin pergi lebih jauh ke antarabangsa, bermaksud dari segi dalaman kita sendiri pun harus didaulatkan ya. Macam mana Doktor melihat potensi dan juga perlu ada satu barangkali ketukan supaya lebih cantik lagi dari segi bahasa perpaduan di Malaysia dan sebagainya. Ya, salam sejahtera dan juga salam keluarga Malaysia kepada Fatri ya, kepada Fariha dan juga Dr. Azami sahabat saya. Saya melihat bahawa bahasa itu sememangnya merupakan alat perpaduan lah ya, perpaduan di mana kita perlu ada jati diri bangsa. Apabila kita merupakan identiti tadi, jati diri bangsa dengan acuan ya tersendiri yang akan selari dengan keluarga Malaysia. Jadi saya melihat jika bahasa itu merupakan alat untuk pembentuk dan juga penilai untuk minda ataupun memori bangsa. Jadi apabila kita mempunyai minda yang kita melihat saja dari segi nilai dia, ya. Kalau kita melihat seakan-akan masih teringat menggunakan bahasa yang lain, maka minda kita mungkin akan dari segi psikologinya ya, psikologinya kita akan melihat diri kita, jadi diri kita akan makin luntur. Jadi bahasa itu kalau kita bandingkan ya dengan negara seperti negara China, Korea dan juga Jepun, kenapa mereka begitu utuh jati dirinya? Jawapannya bahasa. Jadi dengan ada bahasa itu, maka dengan adanya pemindahan tadi, memori tadi, bangsa, maka kita akan jadi lebih utuh dari segi perpaduan tadi. Itu adalah satu faktor yang boleh menolak ya, supaya kita lebih kuat kerana jati diri itu adalah kata kunci kepada kita untuk acuan keluarga Malaysia. Kalau kita perhatikan dari perbincangan yang terjadi pada tahun lalu, Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN, bahkan dunia. Yang kedua,
Malaysia juga menginginkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Menurut kami, dua tujuan ini sulit dicapai. Dalam membawa bahasa Melayu ke panggung dunia, Malaysia jauh tertinggal dibanding pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menduniakan bahasa Indonesia sejak Indonesia merdeka. Tapi Malaysia masih sibuk memikirkan cara menduniakan bahasa Melayu. Mereka menganggap Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia harus diberi wewenang yang lebih besar agar bisa menduniakan bahasa Melayu. Okey, bila kata-kata lambang jati diri, Dr. Hazami, tadi kata perlunya ada satu akta yang akan dipindah, kan? Jadi mungkin pindaan akta ini sebenarnya yang akan merealisasikan jati diri itu. Sebab kita di Malaysia pelbagai bangsa, kan? Dan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi. Adakah Dewan Bahasa dan Pustaka benar-benar bersedia untuk dalam akta pindaan ini? Ya, ada 4 perkara sebenarnya ringkas saya ingin jelaskan. Apa yang kami nak pindah? Yang pertama ialah kuasa untuk penguatkuasaan akta bahasa kebangsaan. Maknanya selama ini kita berperanan menegur pada siasat saja. Bagi mereka yang tidak menghormati bahasa, kita tak boleh nak ambil tindakan. Satu. Tapi dengan pindaan nanti insya-Allah kita akan harap diluluskan, maknanya kita boleh mengambil tindakan dari segi denda ataupun hukuman. Tapi itu bukan matlamat kita. Kita nak menunjukkan bahawa dengan bahasa inilah sebenarnya kita nak tingkatkan jati diri kita tadi. Dan yang keduanya kita nak memastikan juga kita menjadi badan yang memberi taraf ataupun mengesahkan standar atau piawai bahasa itu sebagaimana MQA dengan cara mereka untuk menetapkan tahap di IPT punya pendidikan. Dan yang ketiga, kita diberi kuasa untuk menubuh syarikat bagi pemantapan bidang perniagaan kita dalam hal berkaitan bahasa, sastra dan penerbitan. Dan yang keempat ialah kita nak memikirkan supaya kita ini boleh bergerak saya katakan tadi di peringkat antarabangsa. Jadi maknanya dari segi persediaan kami mudah, dari segi sumber manusianya, perjawatannya kita memang sudah merangka dan sudah ada kekuatan itu, dan insya-Allah kita akan berbincang dengan JPA selanjutnya tentang kedudukan ini. Cuma dari segi DBP sendiri saya rasakan bahawa kita ada akademi, kita ada banyak program yang boleh memantapkan jati diri rakyat kita, keilmuan mereka dalam bidang bahasa dan sastra serta penerbitan ini. Itulah guys mimpi-mimpi Malaysia pada tahun lalu mengenai bahasa Melayu. Dan hingga sekarang perubahan akta Dewan Bahasa belum dilakukan. Jadi, Dewan Bahasa Malaysia masih memiliki wewenang yang terbatas. Padahal, mereka berharap Dewan Bahasa mempunyai kekuasaan untuk memberikan hukuman atau denda bagi pelanggar bahasa. Dengan kata lain, di era Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang, mimpi-mimpi mulu kaum Melayu Malaysia itu telah menguap lagi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.